Okey, rahsia surah Zumar ni. Surah Zumar ni adalah di antara surah yang orang suka hafal. Orang suka hafal sebab kandungan makna dia sangat cantik lah. Surah ni dia banyak mencerita mengenai keikhlasan. Keikhlasan, kemudian mengharapkan redha Allah dalam segala amal, menjauhi sifat riya. Siapa yang ingin menguji kadar keikhlasan dalam beramal, apakah bercampur riya atau tidak, cuba kita baca surah Zumar ni. Sebab ikhlas ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Cakap senang, kan? Aku ikhlas tolong kau ni, betul ke ikhlas tu? Selalu cakap, yang ni, aku ni ikhlas ni, ikhlas. Ikhlas tu bukan dekat bibir kita kan. Banyak gangguan pada keikhlasan ini banyak. Kita kena berupayalah untuk menjauhkan amal dari mengharapkan manusia punya ujian, pembalasan. Sebab memang nak bersih itu memang sukar sebenarnya. Sebab kita nak tahu Allah terima tidak amal kita. Kalau keikhlasan itu tidak terima, kita hanya berpenat sajalah. Pahala besok kita tengok dia kat sana, tak ada rupanya. Jangan sampai kita ni orang tu tengok aku, orang tu sebut dia orang ni puji aku. Auzubillah. Ada rasa-rasa tu. Rasa contoh kalau hafal Quran, aku ni orang hafal Quran, nanti orang kata aku ni orang kata aku gini, kata gini. Kalau pergi masjid orang kata aku gini. Tapi janganlah sampai kita tak naklah solat sunat, nanti aku riak. Tu penyakit juga tu. Tak naklah pergi masjid, nanti orang kata aku gini pula, nanti aku riak pula, nanti apa. Tapi kita, benda ni pembersihan jiwa ni berterusan. Itu dia kata riak, kita kata tak nak buat sembahyang sunat, takut riak, itu yang riaknya kan. Itulah, benda-benda macam tu lah. Tapi bila kita dah beramal tu, kita kena jaga. Buat, mesti buat. Kita kena buat. Rintas macam mana saya? Kita kena istighfar. Syaitan, tahu syaitan? Itulah kerja dia, memang itu kerja dia. Macam kita dalam rumah kan, buat kerja dalam rumah kita. Kita ketaatan kita pada suami, keikhlasan kita melakukan kerja-kerja rumah, didik anak kan. Memang bekerja tu, nak ikutkan orang perempuan ni banyak betul pahalanya sepanjang daripada awal bangun, berapa kita dah bangun kan. Sampai tidur malam pun kita masih nak buat kerja lagi. Banyak pahalanya tu, tapi takut kebocoran berlaku. Tak tahu kat mana bocor kan. Itulah dia ni memang nak kena selalu ingat lah. Itu sebab kalau kita tengok permulaan surah Az-Zumar ni, disebut inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan. Ayat 2 disebut. Ala lillahi dinul khalis. Tengok ayat 2 ni. Ketahuilah bahawa ketaatan itu hanyalah untuk Allah. Memang bukan mudah. Kemudian setelah kata-kata ikhlas disebut secara berturut-turut, perhatikan ayat 11 pun ada. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Disebut lagi. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Disebut tu. Kemudian ayat seterusnya tu dia kata, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Katakanlah sesungguhnya aku takut pada azab yang besar apabila aku bermaksiat kepada Tuhanku. Katakanlah sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku beribadah dengan mengikhlaskan ketaatan. Ayat 14 tu. Diulang keikhlasan itu. Memang ada beberapa ayat lah. Sebab susah nak ikhlas ni sebenarnya. Dia kata sini, jadikan amalmu seputih susu. Susu bersih kan. Kalau susu ni kalau dia termasuk aja sikit, najis ke apa, rosak tak? Dalam Quran, dia kata Al-Quran ni sering mengungkapkan makna ikhlas dengan redaksi yang sangat menarik. Antaranya dalam surah An-Nahlu yang lepas, kalau kita perasan, surah An-Nahlu ayat 66,
Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang terdapat di dalam punya perut berupa susu, susu yang bersih. Susu tu bersih antara tahi dan darah tau, susu tu. Yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Susu yang putih bersih ni keluar di antara kekotoran dan darah. Kalau kita fikir pelik kan, mana boleh keluar susu tu? Susu ni dia keluar daripada antara, yang orang belajar sains tahu lah kan, apa bidang sains kan. Dia keluar antara kekotoran dan darah. Tapi dia keluar susu tu putih. Kalau kata tertitih je keluar dari darah tu atau kotor jatuh kat susu, kita boleh minum tak susu tu? Memang kita takkan minum lah susu tu Jadi oleh tu, mampukah kita nak menjaga kemuliaan amal ibadah kita ni dari kekotoran yang merosakkan? Apakah kita ni mampu menjadikan diam dan gerak dalam kehidupan ni hanya untuk Allah? Bukan mudah sebenarnya. Sebab kita ni kena beramal. Kita pun tak tahu amal mana yang Allah terima. Yang mana betul-betul kita ikhlas betul. Kita tak tahu. Sebab kita ni bulan Ramadan, sebelum akhir ni kita doa lah banyak-banyak pada Allah. Supaya ni kita jadi golongan orang yang ikhlas dalam amal kita kan. Sebab susah kan. Lepas tu Allah terangkan contoh konkret tentang makna ikhlas. Ayat 29 ni kan. Allah memberi perumpamaan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman. Allah membuat perumpamaan iaitu seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa orang bersarikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang lelaki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apakah sama orang yang bekerja pada satu majikan dengan orang yang bekerja pada banyak majikan? Macam mana? Seorang ni kerja, seorang majikan. Seorang dia punya bos. Yang seorang ni bos dia ada 5 orang. Mana yang baik? Apakah sama? Sama tak? Pekerja yang memiliki satu atasan, ketua yang menerima perintah dari atasan, banyak yang perintah yang berbeza-beza kalau dah banyak. Macam mana? Kan? Jadi, jawapan pada itu Allah menjelaskan kepada hamba-Nya bahawa segalanya adalah milik Allah. Itu kerana tauhid merupakan nikmat yang dapat menyejukkan hati dan memelihara hamba dari tindakan yang menyeleweng. Alhamdulillah, dengan nikmat tauhid kita dapat mengikhlaskan amal. Jadi, tauhid itu bukan saja dari segi sembahan itu. Ihsan kita yang niat amal kita yang semata-mata kerana Allah itulah yang nak kita jaga. Kan? Kemudian dia tunjuk di sini ada beberapa jenis keikhlasan. Satu, ikhlas dalam ibadah. Ayat 9. Dia ikhlas dalam ibadah. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal akan dapat menerima pelajaran. Itu ikhlas dalam ibadah. Satu lagi, yang kedua, ikhlas dalam taubat. Ikhlas dalam taubat ni ayat 53, 54. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya, semuanya sesungguhnya lah Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab pada kamu. Maksudnya, dekat sini, dari segi bila kita dah buat maksiat, ikhlas untuk bertaubat pada Allah. Dia kata sini, Allah menolong hamba yang meminta kepadanya. Ayat-ayat di hujung surah Zumar ni, ujung-ujung kan, dia menegaskan kembali tentang ikhlas. Ujung tu dia sebut lagi tentang keikhlasan. Dan memberi peringatan keras pada kita agar tidak terjatuh pada kemusyrikan. Tu dia bawa contoh ayat 64 sampai 66. 64 sampai 66. Dia kata, katakanlah apakah kamu menyuruh aku untuk menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan,
nescaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh kerana itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Wallahu'alam. Jadi sama-samalah kita berusahalah. Masing-masing kita tak payah tengok orang lain. Diri kita sendiri kan. Macam mana keikhlasan kita dalam beramal itu. InsyaAllah mudah-mudahan 10 malam akhir ni. Ini ada baki berapa lagi 5 malam ni. Malam ni malam 25. 5, 26, 27, 28, lagi 6 malam. Doalah kita banyak-banyak kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang bersungguh dalam beribadah dan ikhlas dalam apa jua setiap amal perbuatan yang kita buat kan. Rasanya tu saja. Mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi besok.